Hai, bersama saya lagi, Teacher Rin. Hari ini kita akan belajar bab 2 tingkatan 1, faktor dan gandaan. Standard kandungan hari ini adalah 2.1 faktor, faktor perdana dan FSTB. Standard pembelajaran hari ini adalah menentukan dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Dapat dilihat di sini, terdapat 12 buah kotak yang dikumpulkan dalam satu kumpulan. Dalam ayat matematik, kita nyatakan 12 bahagi 1 bersamaan 12. Ini bermaksud 12 kotak tersebut jika diletakkan dalam satu kumpulan, maka kumpulan tersebut mengandungi 12 kotak. Bagaimana pula jika kita bahagikan kotak-kotak tersebut kepada dua kumpulan? Dapat dilihat di sini, 12 bahagi 2 bersamaan 6. Bermaksud kumpulan-kumpulan tersebut mengandungi 6 kotak dalam kumpulan masing-masing. Begitu juga jika kita bahagikan 12 kotak kepada 3 kumpulan. Maka setiap kumpulan mengandungi 4 kotak. 12 bahagi 3 bersamaan 4. Jika kita teruskan proses yang sama dengan membahagikan kotak-kotak itu kepada jumlah kumpulan berlainan, kita akan dapati kotak-kotak tersebut boleh dibahagi sama rata kepada 4 dan 6 kumpulan. Di sini kita dapat lihat 12 bahagi 4 bersamaan 3 dan 12 bahagi 6 bersamaan 2. Kotak-kotak tersebut juga turut boleh dibahagikan kepada 12 kumpulan. Ini menunjukkan bahawa setiap kumpulan akan menerima satu kotak. 12 bahagi 12 bersamaan 1. Di sini cikgu senaraikan operasi bahagi yang kita jalankan sebentar tadi. 12 bahagi 1 bersamaan 12, 12 bahagi 2 bersamaan 6, 12 bahagi 3 bersamaan 4, 12 bahagi 4 bersamaan 3, 12 bahagi 6 bersamaan 2, dan 12 bahagi 12 bersamaan 1. Dapat disimpulkan, tiada baki terhasil jika nombor dibahagikan dengan faktornya. Maka, faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Apa itu faktor? Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Bagaimana cara untuk mencari faktor bagi satu nombor? Jom kita lihat contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36. Jika kamu dapat soalan seperti ini, kamu hanya perlu mengambil 36 dibahagikan dengan soalannya 12. Kamu lihat sama ada ia akan memberikan jawapan satu nombor bulat. Okey, 36 bahagi 12 adalah 3. Jadi, jawapan ini merupakan satu nombor bulat. Apa maksud nombor bulat? Maksudnya tiada sebarang perpuluhan dalam jawapan tersebut. Jika kamu dapat jawapannya sebagai satu nombor bulat, maka 12 ini adalah faktor bagi 36. Jadi cara menjawabnya adalah 12 ialah faktor bagi 36. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Tentukan sama ada 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Kita ambil 30, okey, kita bahagikan dengan
9. Apa jawapannya? Kamu akan dapat satu jawapan yang bukan nombor bulat, iaitu 3.333 dan seterusnya. Jadi, apabila kamu dapat jawapan yang bukan nombor bulat, maka 9 ini bukan faktor bagi 30 ya. Jadi, jawapannya adalah 9 bukan faktor bagi 30. Jadi secara kesimpulannya, jika kamu dapat soalan seperti ini yang minta kamu tentukan sama ada satu nombor ialah faktor bagi satu nombor yang lain, kamu hanya perlu mengambil nombor itu dan bahagikan kepada soalannya dan lihat sama ada nombor itu adalah nombor bulat atau tidak. Kalau ia nombor bulat, maka ia adalah faktor bagi nombor tersebut. Okey, jom kita lihat contoh yang lain pula. Contoh 3. Dalam contoh 3, ia meminta kamu untuk menyenaraikan semua faktor bagi 18. Okey, untuk soalan ini, secara amnya, ia minta kamu untuk senaraikan nombor-nombor yang boleh dibahagikan dengan 18. Okey, cikgu tunjukkan contoh jalan kira. Okey, 18 ialah bersamaan. Jangan lupa, apa saja nombor yang ditanya, satu mestilah faktornya. Okey, 1 didarabkan dengan 18 akan menjadi hasil 18. Betul? Okey, yang kedua, kita cuba pula 2. Adakah 2 boleh dibahagikan dengan 18? Ya, 2 akan didarabkan dengan 9 dan memberikan jawapan 18. Okey, jadi 2 juga, 2 dan 9 ya, adalah faktor bagi 18. So, bagaimana pula dengan 3? 3 didarabkan dengan 6 akan menghasilkan 18. 4 bolehkah dibahagikan dengan 18? Tidak boleh. Ia akan memberikan jawapan dalam bentuk perpuluhan. Jadi, 4 bukan faktor bagi 18. Begitu juga dengan 5. Jadi, 3, 6 dan seterusnya, dia akan kembali ke sini. Jadi, kamu hanya perlu buat satu jalan dan sambung ke sinilah. Maksudnya, faktor bagi 18 ialah 1, 18, 2, 9, 3 dan 6. Maksudnya apa saja nombor yang didarabkan boleh mendapat hasil 18, itulah faktor-faktornya. Okey. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okay, selesai untuk contoh yang ketiga. Jom kita tengok pula contoh yang lebih mencabar. 124. Kamu perlu menyenaraikan semua nombor yang boleh dibahagikan dengan 124 dan mendapat jawapan nombor bulat. Jadi, cara yang lebih baik di sini adalah kamu senaraikan hasil darab yang mendapatkan nilai 124. Okey, jangan lupa 1 wajib dimasukkan sebagai faktor bagi apa-apa saja nombor. Jadi 124 okey didarabkan dengan 1 lah. Okey, menghasilkan 124. 2 pasti boleh kan? Jadi 2 darab 62. Bagaimana nak dapat 62? Kamu ambil 124 bahagi 2. Okey, dapat 62. Jadi 2 darab 62 dapatlah nilai 124. Bagaimana pula dengan 3? Okey, bila kamu cari hasil bahagi 124 dengan 3 akan memberikan hasil 47 atau 40 berapa dan ada perpuluhan lah. Jadi jangan pilih ia sebagai faktornya. Bagaimana pula dengan 4? Okey, 4 boleh. Okey, bila kamu bahagikan kamu akan dapat 4 darab 31. 5, 6, 7 kamu perlu cuba dan setelah kamu cuba memang sebenarnya sampai situ saja. Jadi
yang ada di sini ialah faktornya ialah 1, 2, 4, 31, 62 dan 124. Jadi cara menjawabnya adalah faktor bagi 124 ialah 1, 2, 4, 31, 62 dan 124. Okey. Sebelum cikgu menamatkan video pada kali ini, cikgu ingin ingatkan apa sahaja nombor yang diberikan. Tolong ingat, faktor utamanya ialah nombor 1 dan nombor yang diberi tersebut. Okey. Sebagai contoh, jika diminta kamu menyenaraikan semua faktor bagi 72, dua faktor utamanya ialah 1 dan 72. Yang selebihnya kamu perlu cari apakah nombor yang boleh dibahagikan dengan 72 dan mendapat nombor bulat. Okey. Diharapkan kamu faham bagaimana cara untuk mencari faktor sesuatu nombor. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya untuk melihat bagaimana pula kita mencari faktor perdana bagi satu nombor. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.